Kopi sanangan yang miampai dohoi Salbino Saribu di Tapal Big TV untuk buang Dubai. ...219 kes positif baharu COVID-19 dengan 3 kes kematian dilaporkan di Sabah hari ini. Seorang bayi perempuan berusia setahun yang meninggal dunia di Hospital Sempurna antara 3 kes kematian akibat COVID-19 yang dilaporkan di Sabah hari ini. Sabah mencatatkan 219 kes positif baru COVID-19 hari ini. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah memaklumkan 2 lagi kes kematian di Sabah hari ini melibatkan 2 lelaki, kedua-duanya berusia 60 tahun yang meninggal dunia di Hospital Duchess of Kent Sandakan dan Hospital Sempurna. Secara keseluruhannya, Malaysia mencatatkan 691 kes positif baru hari ini dengan 397 kes dilaporkan di Kedah. Daripada 216 kes di Sabah, 120 adalah daripada saringan bergejala termasuk 3 warga asing. 36 kes lagi daripada saringan komuniti, 30 kes dari kluster bangau-bangau termasuk 20 bukan warga negara dan 19 kes daripada kluster ramai-ramai iaitu kluster baru. Dalam perkembangan berkaitan, kerajaan akan mengenakan sekatan perjalanan keluar masuk dari Sabah ke Semenanjung Malaysia, Sarawak dan Labuan bermula 12 hingga 25 Oktober ini. Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob mengatakan langkah itu dilakukan setelah mengambil kira peningkatan kes COVID-19 di seluruh negeri Sabah. Bagaimanapun, pengecualian khas diberikan kepada kes-kes tertentu yang melibatkan kecemasan, kematian dan perkhidmatan perlu. Individu yang mahu keluar dari Sabah perlu mendapat kebenaran selain perlu menjalani ujian saringan COVID-19 setibanya di pintu masuk destinasi masing-masing. Untuk pergerakan masuk ke Sabah, hanya dibenarkan mengikut kategori yang telah ditetapkan. Ketua Menteri menasihatkan orang ramai agar mematuhi setiap arahan dikeluarkan pihak berkuasa bagi membendung penularan COVID-19. Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB akan bermula di Kota Kinabalu, Penampang dan Putatan tepat pukul 12:01 tengah malam ini. Berikutan itu, Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor menasihatkan orang ramai agar mematuhi setiap arahan dikeluarkan pihak berkuasa bagi membendung penularan COVID-19. Elakkan 3S iaitu jauhi kawasan sesak, elakkan kawasan sempit dan elak sembang atau bertutur dengan jarak yang dekat. Amalkan 3W iaitu kerap mencuci tangan dengan air dan sabun, memakai alat pelitup muka di tempat awam atau jika bergejala, dan amaran dari Kementerian Kesihatan Malaysia. Sekali lagi diingatkan kepada semua rakyat Sabah untuk sentiasa mematuhi arahan dan prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan oleh kerajaan. Dan dinasihatkan untuk memainkan peranan masing-masing dalam memerangi pandemik COVID-19 dengan penuh tanggungjawab. Ketua Menteri berkata demikian dalam satu kenyataan hari ini. Sementara itu, semua operasi premis kerajaan negeri di kawasan PKPB akan ditutup bermula esok. Setiausaha Kerajaan Negeri, Datuk Seri Panglima Sapar Untung memaklumkan perkara itu menerusi satu surat berkeliling hari ini. Arahan penutupan itu juga dilaksana di kawasan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan bersasar PKPDB di Lahdatu, Tawau, Kunak dan Sempurna. Semua sekolah di Kota Kinabalu, Penampang dan Putatan ditutup bermula hari ini. 122 sekolah di Kota Kinabalu, Penampang dan Putatan ditutup bermula hari ini.
Kementerian Pendidikan dalam satu kenyataan berkata, penutupan sekolah itu dibuat sehari lebih awal daripada pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB di ketiga-tiga daerah itu yang bermula esok. Penutupan sekolah tersebut melibatkan 86 buah sekolah rendah, 25 buah sekolah menengah dan 11 buah sekolah swasta. Sekolah di luar kawasan PKPB akan beroperasi seperti biasa sebagaimana yang dijelaskan di dalam kenyataan media Kementerian Pendidikan yang telah dikeluarkan pada 3 Oktober lalu. Menurut kementerian itu, pihaknya menyedari kekhawatiran ibu bapa dan warga sekolah berkaitan keadaan semasa penularan wabak COVID-19. Berikutan itu, Kementerian Pendidikan sentiasa memantau situasi di seluruh negara serta sentiasa bekerjasama rapat dengan Majlis Keselamatan Negara dan Kementerian Kesihatan. Langkah itu bagi memastikan kesihatan dan keselamatan warga sekolah adalah terpelihara. Dewan Rakyat memaklumkan kekosongan kerusi Batu Sapi kepada SPR. Dewan Rakyat mengemukakan pemberitahuan kepada Suruhanjaya Pilihan Raya SPR mengenai kekosongan kerusi Parlimen Batu Sapi selepas penyandangnya Datuk Liew Vui Kiong meninggal dunia 2 Oktober lalu. Yang di-Pertua Dewan Rakyat, Datuk Azhar Azizan Harun berkata, SPR perlu mengisi kekosongan itu dalam tempoh 60 hari. Dalam pilihan raya umum 2018, Vui Kiong daripada Parti Warisan Sabah, Warisan, menang dengan majoriti 4,619 undi, menewaskan pencabar daripada Barisan Nasional, Amanah dan PAS. Vui Kiong yang juga pengurusi tetap Warisan meninggal dunia akibat jangkitan paru-paru. Bekas menteri di Jabatan Perdana Menteri itu meninggalkan balu dan 4 orang anak. 265 mangsa banjir ditempatkan di 6 pusat pemindahan sementara. Susulan banjir di Sabah, mangsa banjir yang ditempatkan di 6 pusat pemindahan sementara PPS berkurang kepada 265 orang setakat 12 tengah hari tadi. Jabatan Pertahanan Awam memaklumkan PPS yang dibuka adalah di Kota Belud, Manggatal dan Tuaran. Di Kota Belud, 4 PPS dibuka bagi menempatkan 207 orang dari 61 keluarga. Di Dewan Manggatal, seramai 3 orang mangsa dari sebuah keluarga. Dan di Dewan Sri Sulaman, terdapat 55 orang mangsa banjir daripada 19 keluarga. Secara keseluruhan, sebanyak 32 kampung terjejas banjir di Sabah akibat hujan lebat yang berterusan sejak awal pagi semalam. Jabatan Kerja Raya JKR Sabah diarahkan mempercepatkan kerja pembaikan jalan raya dan jambatan runtuh. Jabatan Kerja Raya JKR diarah mempercepatkan kerja pembaikan jalan dan jambatan runtuh di beberapa laluan utama berikutan hujan lebat berterusan di kawasan Pantai Barat dan pedalaman Sabah. Timbalan Ketua Menteri, Datuk Seri Bung Mokhtar Radin berkata, beliau sudah meminta pengarah JKR Negeri, Datuk Richard Jomiji Kinsil dan jurutera daerah di kawasan yang terjejas untuk memantau dan melaksanakan kerja pembaikan dengan segera. Sekiranya jalan raya itu di bawah jagaan syarikat konsesi, mereka diminta mengambil langkah proaktif untuk membersihkan dan membaik pulih runtuhan dengan segera, katanya. Beliau yang juga Menteri Kerja Raya berkata demikian sebagai mengulas kejadian tanah runtuh dan banjir yang menyebabkan laluan terputus di beberapa daerah semalam berikutan hujan lebat berterusan. Antara laluan terjejas akibat tanah runtuh ialah di Jalan Tamparuli Kiulu dan Jalan Tamparuli Ranau berdekatan Taman Kinabalu dan Simpang Kampung Bundu Tuhan. Manakala satu kejadian jambatan runtuh akibat arus deras dilaporkan di Melangkap, Kota Belud. Bung Mokhtar berkata, semua kerosakan infrastruktur
disebabkan bencana alam akan diberi perhatian serius dan dilakukan pembaikan segera demi kepentingan penduduk dan keselamatan pengguna. Selain kerosakan infrastruktur, beliau juga memberi perhatian kepada masalah banjir yang kerap berlaku yang berpunca sistem perparitan sedia ada kebanyakannya tidak mampu mengalirkan air dengan baik, menyebabkan air mudah melimpah setiap kali hujan lebat. Bung Mokhtar berkata, beliau akan membincangkan tindakan segera untuk mengatasi masalah itu dengan Jabatan Pengairan dan Saliran JPS serta pihak berkuasa tempatan. Katanya, pemaju dan kontraktor yang terbabit dalam kerja pembinaan diminta agar memastikan sistem perparitan dibina dengan baik dan memastikan tiada aliran yang tersekat. Semalam, beberapa kawasan rendah di sekitar ibu negeri, Tuaran, Penampang dan Kota Belud dilapor mengalami banjir kilat yang menjejaskan ribuan penduduk selain pengguna jalan raya di kawasan terbabit. Topinai hingga kanal Habar BTTV Tutuang Dupaina, Yogi Salvino Saribun, Konsiko.